salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap anda semua sihat-sihat sahaja. Pada hari ini kita akan belajar RBT tahun 5 bagi unit yang keempat, iaitu Teknologi Pertanian. Pada hari ini kita akan belajar jenis sistem takungan. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks pada halaman yang ke-69 sehingga 71. Mari kita lihat dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP. Standard kandungan 7.1 reka bentuk pertanian bandar. Standard pembelajaran 7.1.2 menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Kita lihat apa pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir PDPR, murid-murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu daripada 3 sistem penanaman secara takungan. Baiklah murid-murid, pelbagai sistem penanaman digunakan dalam aktiviti pertanian bandar. Antaranya termasuklah sistem penanaman secara takungan. Seperti cikgu beritahu tadi pada awal slide, hari ini kita akan lihat jenis sistem takungan. Sistem tersebut ialah hasil inovasi yang diubah sesuai dengan teknologi persekitaran, keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan terhad. Baiklah murid-murid, sebelum ini kita dah lihat apa ruang dan kawasan yang dimaksudkan dengan terhad, iaitu beberapa tempat seperti di tanah lot, kondominium, rumah teres dan juga rumah bangsa. Apa dia penanaman secara takungan? Penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Baik, mari kita lihat ada beberapa jenis penanaman secara takungan. Apa dia? Ada 3 jenis, iaitu hidroponik ataupun juga dikenali sebagai kultur air. Murid-murid boleh lihat di sini. Ini contoh hidroponik. Okey, nanti cikgu akan terangkan satu demi satu. Ini contoh hidroponik yang cikgu tunjukkan dalam gambar ini. Jenis sistem takungan yang kedua dikenali sebagai aquaponik. Okey, aquaponik boleh murid-murid lihat, ini contoh bagaimana sistem takungan secara aquaponik. Dan yang ketiga, bekas pengairan kendiri. Bermaksud merujuk kepada bekas ini ya, bekas pengairan kendiri. Selepas ini, murid-murid akan lihat bagaimana sistem takungan ini berfungsi. Mari kita lihat jenis sistem penanaman secara takungan yang pertama, iaitu hidroponik. Hidroponik juga dikenali sebagai kultur air. Kaedah ini tidak menggunakan tanah untuk menanam. Sebaliknya, menggunakan air sebagai medium penanaman. Kenapa cikgu warnakan warna merah di sini? Ini merupakan kata kunci untuk mengingat kaedah hidroponik, iaitu juga dikenali sebagai kultur air. Hidro ini merujuk kepada air. Baik murid-murid, hidroponik ni ada 2 jenis. Yang pertama, kultur air dalam tanpa kitaran semula. Rasanya murid-murid pernah tengok bagaimana kultur air dalam ini tanpa kitaran semula. Ini contoh yang ada dalam gambar ni. Okey, dia ditakung pada satu tempat sahaja.
ada beberapa bekas kecil ini dan air. Nampak ni menggunakan air, dan tumbuhan ataupun sayur ini ditanam di atasnya dan ditakung, air ditakung di sini dalam bekas yang tertutup. Jadi airnya dalam satu bekas yang ada air di situ sahaja tanpa kitaran semula. Baik, kita lihat jenis yang kedua, kultur air dalam dengan kitaran semula. Apa yang dimaksudkan dengan kitaran semula? Air di dalam ini, dalam palung yang bekas warna putih ini dipanggil palung. Okey. Air ini sentiasa mengalir, nanti cikgu akan terangkan dengan secara terperinci. Sentiasa mengalir dan dikitar semula. Bermaksud air itu boleh digunakan sekali lagi. Okey. Kita lihat bagaimana ia berfungsi bagi jenis yang pertama, iaitu kultur air dalam tanpa kitaran semula. Yang ini ada dalam buku teks. Gambar rajah ini ada dalam buku teks. Kita lihat bagaimana kultur air dalam tanpa kitaran semula ini berfungsi. Baik, tadi seperti dalam gambar, okay, kaedah ini ada satu bekas yang dikenali sebagai takung ni. Takung untuk mengisi larutan nutrien. Nutrien ni maksudnya macam makanan kepada tumbuhan. Cikgu percaya murid-murid dah belajar ni dalam sains. Jadi tumbuhan ni, sayuran yang ditanam ini perlukan makanan. Jadi dalam bekas ini diisi dengan larutan nutrien. Baik, bekas ini perlu ditutup. Okey, pokok sayuran ini perlu ditutup. Pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman. Okey, ini dalam raga tanaman ni adalah bekas kecil ni ya. Kemudian perlu ditutup. Kenapa perlu ditutup? Penutup takung ini untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari. Jadi kalau larutan ini kena matahari, kemungkinan fungsinya akan berkurang. Jadi tidak akan menyebabkan tidak tumbuh. Tumbuhan ini perlukan cahaya matahari. Nutrien tak boleh terdedah kepada cahaya matahari. Jadi perlu ditutup. Baik, kita lihat terperinci di sini. Ini pun ada dalam buku teks. Apa dia fungsi larutan nutrien, akar pokok dan juga raga tanaman seperti yang ada dalam rajah ini. Baik, larutan nutrien yang ini ya, yang di bawah ni berada dalam takung berkeadaan statik, tidak dikitar semula. Sebab itulah jenis yang pertama ini namanya tanpa kitaran semula. Statik ni maksudnya tidak bergerak lah. Air ni tidak bergerak. Dia pekun macam ni saja dalam takungan. Apa fungsi larutan nutrien ni? Membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Senang nak ingat, nutrien ni macam makanan kepada tumbuhan tersebut. Macam kita lah, macam manusia. Benda hidup perlukan makanan. Jadi tumbuhan pun perlukan makanan, iaitu nutrien. Baiklah murid-murid, kita lihat apa pula fungsi akar pokok. Akar pokok ini mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Jadi fungsi akar pokok ini dia menyerap nutrien. Nah, kalau kita makan, ambil makanan masuk dalam mulut. Nah, kalau tumbuhan yang ditanam secara hidroponik ini, ia menggunakan akar untuk menyerap makanan. Baik, kita lihat apa pula fungsi raga tanaman. Raga tanaman yang kecil ini ya, nampak yang ini. Okey. Yang ini raga tanaman. Raga tanaman merupakan bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Jadi benih atau anak benih dia ada di sini dalam raga tanaman. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jenis yang kedua, iaitu kultur air dalam dengan kitaran
semula. Bagaimana ianya berfungsi? Kita lihat gambar rajah yang cikgu tunjukkan di sini. Murid-murid juga boleh rujuk gambar ini selepas menonton ini nanti dah ada dalam buku teks. Baiklah, cikgu mulakan dengan label dahulu. Apa yang dilabelkan dalam gambar rajah ini? Yang pertama kita lihat pump. Okey, yang pertama di sini dari kiri ini pump. Yang kedua pemasar. Yang ketiga salur air masuk di sini. Kemudian raga tanaman yang berwarna coklat ini tempat tanaman itu duduk. Kemudian palung. Palung ni ingat tak gambar mula-mula tadi ada yang berwarna putih. Kemudian salur air keluar, ada salur di sini. Dan yang paling besar di sini ialah tangki nutrien. Bagaimana ianya berfungsi? Tangki nutrien ini menyimpan larutan nutrien untuk dibekalkan kepada tanaman di atas ni. Bagaimana ianya naik ke atas? Bagaimana larutan ini naik ke atas? Dipam. Bila dipam, ada masa yang ditetapkan, iaitu dengan menetapkan masa menggunakan pemasar. Jadi air akan dipam masuk mengikut masa yang telah ditetapkan dan air akan masuk ke sini. Kemudian akar tumbuhan ini akan menyerap nutrien ini untuk membolehkan tanaman ini hidup segar. Tanaman ini pula perlu diletakkan dalam raga tanaman. Dalam palung. Raga tanaman ini diletakkan elok-elok dalam palung. Kemudian larutan nutrien, lebihan larutan nutrien akan keluar melalui salur air keluar dan masuk balik dalam tangki nutrien. Kemudian ditakung semula di sini dan dipam balik ke atas balik. Ini yang dimaksudkan dengan kitaran semula. Bermaksud nutrien yang dah digunakan ini boleh dimasukkan dalam tangki nutrien balik, diguna semula. Itu maksud kitaran semula. Baik, kita lihat fungsinya. Bagaimana ianya berfungsi tadi? Larutan nutrien akan dipamkan ke dalam palung tanaman dan mengalir semula ke dalam takungan nutrien. Apabila mengalir semula, bermaksud larutan nutrien ini dikitar semula, diguna semula. Itu maksudnya dengan kitaran semula. Masih bertakung, masih bertakung. Ada dalam tangki nutrien masih bertakung, cuma beza dengan yang pertama tadi tanpa kitaran semula, dia bertakung saja tanpa mengalir. Yang ini dia mengalir dan dikitar semula. Itu bezanya. Baiklah murid-murid, kita lihat jenis sistem takungan yang kedua, iaitu aquaponik. Aquaponik ialah satu sistem penanaman secara takungan yang menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayur. Kata kuncinya ialah menggabungkan. Bagaimana ianya berfungsi? Mari kita lihat gambar rajah ini dahulu. Okey, nampak tak? Ini palung. Dalam palung ni ada tanaman. Di bawah ini dalam masa yang sama pun ada ternakan ikan. Itu maksudnya aquaponik. Kedua-duanya berlaku serentak. Okey. Yang cikgu labelkan di sini. Dalam palung ni ialah tanaman sayuran. Manakala yang berada dalam takungan di bawah ini pula adalah ternakan ikan. Murid-murid, kita lihat bagaimana aquaponik ini berfungsi. Kita boleh rujuk gambar rajah. Gambar rajah ini ada dalam buku teks.
kita baca label terlebih dahulu supaya nanti lebih faham. Yang pertama, salur air masuk. Nampak salur air masuk dengan anak panahnya? Okey, salur ni maksudnya tempat air masuk. Yang kedua, pump. Yang warna merah ni pump. Pump ini kegunaannya untuk mengepam air dan akan masuk melalui salur air masuk. Seterusnya, yang dilabelkan di sini ialah beberapa ekor ikan ternakan. Kemudian bekas ini, tempat ikan ni adalah tangki ikan. Dan cecair ini pula, okey, ikan ini berenang dalam larutan nutrien. Nutrien ini merupakan tinja ikan. Ada yang tak tahu maksud tinja? Tinja ni maksudnya najis. Okey, jadi larutan nutrien ini merupakan secara semula jadi daripada najis ikan. Yang ini pula ialah salur air keluar. Ini macam hidroponik. Dengan kitaran semula, biasanya airnya adalah nutrien daripada tinja ikan. Kemudian raga tanaman sama juga, mesti ada raga tempat tanaman ini duduk. Kemudian palung penanaman. Palung ni pula bekas untuk menyimpan raga tanaman di mana dalamnya terletak air. Okey, untuk dibekalkan. Air apa? Air larutan nutrien. Bagaimana ianya berfungsi? Baik, murid-murid. Ternakan ikan ini berlaku serentak dengan tanaman sayuran di sini. Tumbuh-tumbuhan ini akan tumbuh dalam masa yang sama. Ternakan ikan juga berlaku. Baik, murid-murid. Sama macam hidroponik untuk kitaran semula, air ini boleh diguna semula. Apabila cikgu sebut air ini merujuk kepada larutan nutrien. Bezanya untuk aquaponik, nutriennya adalah daripada tinja ikan. Najis ikan merupakan nutrien ataupun makanan kepada tumbuhan yang ditanam di atasnya. Kemudian air ni, larutan nutrien ni dipam naik ke atas melalui salur air masuk. Kemudian diserap oleh akar tanaman. Lebihan larutan nutrien akan keluar masuk semula ke dalam tangki ikan. Begitulah prosesnya sehinggalah ianya tumbuh dan ikan pun membesar dalam masa yang sama. Tumbuhan membesar, ikan pun membesar. Mari kita lihat jenis sistem takungan yang ketiga. Ianya dikenali sebagai bekas pengairan kendiri. Pengairan bermaksud larutan nutrien akan mengalir. Kendiri bermaksud sendirinya, dengan sendirinya. Baik, bekas ini mempunyai 3 ruang, iaitu takung air, partikel kapilari, dan ruang penanaman. Kita lihat gambar yang cikgu sertakan di sini. Yang berwarna putih ini merupakan bekas pengairan kendiri. Selepas ini, cikgu akan terangkan secara terperinci bagaimana ianya berfungsi. Baik, sebagai pengetahuan awal, partikel kapilari berfungsi untuk membawa air naik ke medium penanaman. Nampak lebih menarik? Lepas ini, kita lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan membawa air naik. Di mana letaknya partikel kapilari? Baiklah murid-murid, kita lihat bagaimana
bekas pengairan kendiri ini berfungsi. Mari kita lihat gambar rajah ini. Kita baca label terlebih dahulu. Kita baca dari kiri. Yang pertama, lubang limpah air di sini. Ada bulatan kecil di sini. Okey, ini dikenali sebagai lubang limpah air. Kemudian ruang air. Okey, di sini nanti akan diletakkan air. Di sinilah air akan bertakung. Ruang partikel kapilari. Apa fungsi ruang partikel kapilari tadi? Membawa air naik ke ruang medium penanaman. Ini dia ruang medium penanaman di sini. Di sini nanti ada merupakan ruang medium penanaman. Ini pula ialah saluran air. Di sinilah air akan dimasukkan seperti gambar rajah gambar sebelum ini tadi. Air akan dimasukkan ke sini. Okey, dan air ini akan simpan di sini, diserap oleh ruang partikel kapilari, dan ruang partikel kapilari ini akan membawa air ini naik ke ruang medium penanaman di sini. Dan untuk bekas pengairan kendiri ini ada penanda aras air. Penanda aras air ini menunjukkan di mana aras air pada bekas pengairan kendiri ini. Baik, kita lihat secara terperinci dalam nota di sini bagaimana ianya berfungsi. Air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Ini yang cikgu ceritakan tadi. Air dari sini, ruang air ni, ruang bawah ini akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Apa dia bahan yang boleh menyerap air? Iaitu berada di ruang partikel kapilari ini. Dia akan bawa air ni naik ke ruang medium ini melalui bahan yang menyerap air. Baik, penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman tersebut. Seperti yang cikgu terangkan tadi, penanda aras ni menunjukkan paras air yang berada di takungan di sini, ruang air ni. Ini partikel kapilari ni ada bentuk T kan? Di tepi sebelah kiri dan sebelah kanan ni merupakan ruang air. Saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Tadi pun cikgu dah terangkan saluran air ni. Okey, ini yang macam straw ni. Okey, digunakan untuk mengisi nutrien. Larutan nutrien akan diisi melalui saluran air ni. Okey, dan masuk, kemudian diserap oleh ruang partikel kapilari dan dibawa ke ruang medium. Ini satu sistem yang menunjukkan bahawa ianya terkawal. Baik, apa dia bahan yang boleh menyerap air yang kita boleh gunakan? Murid-murid boleh rujuk gambar ini dalam buku teks juga. Bahan yang boleh menyerap air adalah seperti benang, light expanded clay aggregate LECA, tempurung kelapa sawit dan sebagainya. Bermaksud ini nak letak di mana rasanya murid-murid? Yang menyerap air ni letak di mana? Di ruang partikel kapilari. Mari kita lihat secara terperinci bagaimana ianya berfungsi. Baik, yang cikgu tanda ini, yang cikgu tanda macam ni. Ini merupakan contoh bekas pengairan kendiri. Kita lihat sekali lagi. Ini yang pertama di atas ni, penanda aras air. Penanda aras air ni akan membantu kita untuk mengenal pasti setakat mana paras air dalam takungan ini. Ini pula saluran air di mana larutan nutrien akan diletakkan ke dalam sini.
Okey, kemudian lubang limpah air. Ini perlu adalah air ni melimpah, okey, keluar daripada ruang partikel kapilari. Partikel kapilari ini nanti akan diletak dengan bahan yang mudah menyerap air. Air pula diletak dalam bekas ni, nampak ruang ini, nampak ni? Okey, ni ruang air di sini. Medium ini pula ialah apa yang kita guna untuk menanam. Jadi air ni nanti, air larutan nutrien ini diserap oleh partikel kapilari, keluar limpah air sini melalui lubang ini dan masuk ke ruang medium ini, diserap oleh akar dan tumbuhan pun boleh tumbuh dengan segarnya. Baiklah murid-murid, tiba masanya untuk aktiviti pengukuhan. Cikgu harap penerangan tadi jelas dan membantu murid-murid untuk menjawab soalan ini. Soalan cikgu senang sahaja. Yang pertama, apakah maksud penanaman secara takungan? Murid-murid boleh rujuk nota ataupun tonton balik video ini untuk mendapatkan jawapan. Sila salin dalam buku latihan masing-masing. Soalan pertama cikgu ulang, apakah maksud penanaman secara takungan? Kita lihat soalan yang kedua. Senaraikan 3 jenis sistem penanaman secara takungan. Tak perlu jawab dalam ayat yang lengkap. Senaraikan sahaja 3 jenis sistem penanaman secara takungan. Boleh letak nombor. 1, apa? Yang kedua, apa? Yang ketiga, apa? Semua ada dalam video ini. Mari kita lihat soalan yang ketiga. Apa dia soalan yang ketiga? Pilih satu jenis sistem penanaman secara takungan. Daripada soalan yang kedua tadi, anda pilih satu sahaja. Kemudian lukis gambar rajah tersebut yang menerangkan bagaimana ia berfungsi. Ingat, pilih satu. Kemudian lukis gambar rajah yang menerangkan bagaimana ia berfungsi. Sila siapkan latihan ini dalam buku latihan masing-masing. Anda boleh menonton semula penerangan cikgu dan juga merujuk buku teks. Tulis dengan kemas dan betul. Sehingga berjumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum. Selamat menjawab. Semoga berjaya. Jumpa lagi.